ظفرك فتولى أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. Dan lagi katanya, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu berdoa kepada Imam Syafi'i. Ini pun setengah daripada perkataan Imam Syafi'i. Dia kata mahakka jildaka mislu zufrika fatawalla anta jami'a amrika wa idza qasadta lihajatin faqsid limu'tarifin biqadrika. Terjemahnya, tiada menggaru-garu akan kulit engkau. Garu sebab gatal. Tiada menggaru-garu akan kulit engkau. Akan kulit engkau. Tempat yang kita gatal. Umpamu kuku engkau. Tiada menggaru-garu akan kulit engkau, akan gatar yang ada pada kulit engkau. Umpamu kuku engkau. Jadi maksudnya apabila kita tu terasa gatal pada mana-mana tempat pada badan kitanya yang boleh yang boleh menggarukan gatal kitanya ialah kuku kita sahaja. Dengan maknanya kalau kita gatal itu maka yang menggarukan gatal itu jangan orang lain. Bahkan kita sendiri kena menggarukan gatal. Sebab masalah garu gatal ni kalau yang lain tolong garu tu boleh jadi tak kena dengan tempat gatal. Boleh jadi biasanya ghalibnya dia tak kena dengan tempat kita gatal. Jadi maksudnya apabila ada masalah-masalah apa-apa, apabila ada hajat mana-mana, kita sendirilah usaha untuk menyelesaikan, untuk menunaikan. Banyaklah daripada pekerjaan tu yang nak boleh selesaikan masalahnya hanya kita sendiri. Yang lain tak boleh nak menyelesaikan masalah. Dibandingkan seperti garu gatal. Gatal kat mana di badan kita, kita sendirilah kita tahu, kita garu kena dengan tempat dia, betul dengan tempat dia. Kalau serah kepada yang lain tu boleh jadi dia garu tak betul dengan tempat yang gatal. Jadi tak selesai masalah. Nak menyelesaikan masalah, nak menunaikan hajat yang penting untuk diri kita, maka kitalah yang tahu dengan diri kita, kita sendirilah yang menunaikan hajat kita sendiri. Jadi banyak daripada kerjaannya kita jangan serah kepada yang lain daripada kita, daripada segala manusia. Hanya kita sendirilah usaha untuk nak menyelesaikan, untuk nak mensempurnakan hajat kita. Antara kita dengan Allah. Itulah maksudnya. Maka perintahkan olehmu akan segala pekerjaan engkau. Jadi segala pekerjaan kita, segala urusan kita, kita sendirilah yang merintah, kita sendirilah yang menguruskan. Segala pekerjaan kita, segala perkara kita, urusan kita, kita sendirilah yang menguruskan, yang menunaikan. Maka jadi maksudnya segala urusan kitanya, yang siapa yang boleh mensempurnakan urusan kita, jawabnya kita sendiri. Seperti kita gatal,
kita sendirilah yang menggarukan. Dengan sebab kalau kita garu sendiri, kena dengan tempat. Kena dengan tempat. Kalau sebab kepada bagi hajat. Dan apabila menyahaja, yakni menuju oleh engkau. Dan apabila menyahaja engkau, yakni menuju oleh engkau bagi hajat, bagi suatu hajat. Apabila kita ada apa-apa hajat, maka menyahaja, maka sahaja olehmu. Maka sahaja olehmu. Maka tu tidak, tak nak. Perkataan maka di antara sahaja dengan olehmu tu kita buang. Itu tak nak. Maka sahaja yang menuju olehmu bagi orang yang mengaku, bagi orang yang mengaku, ini orang yang mengakui dengan qadar engkau, dengan taraf engkau, dengan peringkat engkau, dengan kedudukan engkau. Jadi apabila kita ada hajat, ya asalnya segala pekerjaan urusan tu kita lah sendirinya kena urus untuk diri kita. Tetapi apabila ada setengah-setengah urusan itu, kita perlu kepada menuju kepada yang lain untuk nak menunaikan hajat kita. Maka siapakah yang kita nak tuju kepada dia untuk dia mespenuhkan hajat kita, untuk dia nak menunaikan hajat kita, dia katanya maka sahaja olehmu, maka menuju olehmu bagi orang yang, yakni kepada orang yang mengaku, yakni mengakui dengan qadar engkau, dengan taraf engkau. Jadi maksudnya apabila kita nak tumpu kepada seorang untuk nak tunaikan hajat kita, mesti kita tumpu kepada seorang yang mengakukan dengan taraf kita. Dia tahu, dia kenal kita sakat mana, dia tahu kita taraf mana, keadaan kita sakat mana. Jadi apabila kita nak tumpu kepada seorang, nak minta tolong kepada seorang untuk nak mespenuhkan hajat kita, maka kita nak minta tolong ke siapa, kita nak tuju ke siapa, mestilah kita tuju kepada orang yang kenal kita, yang tahu dengan suasana kita, yang tahu dengan keadaan kita. Kalau orang tak kenal dengan keadaan kita, dia tak boleh sepenuhkan hajat. Kalau dia sepenuh hajat pun jadi tak tertunai, artinya tak kena dengan tempat. Itulah nasihat daripada Imam Syafi'i. Maka adalah umpamanya, umpama perkataan Imam Syafi'i daripada perkataan Imam Syafi'i pada syair. Banyak lagi. Perkataan Imam Syafi'i bentuk syair dan nasar. Kalam bukan syair, itu dikatakan kalam nasar. Cakapan biasa yang bukan berbentuk syair, itu dikatakan nasar. Dan kelebihannya, kelebihan Imam Syafi'i dan kemurahan Imam Syafi'i, dan nasabnya nasab Imam Syafi'i, dan perangainya perangai Imam Syafi'i, tiada dapat menghinggakan dia. Jadi kalau nak cerita kelebihan dia dan nasab dia dan perangai dia, maka dia katanya tiada dapat dihinggakan dia. Maknanya banyak. Kalau nak cerita pasal Imam Syafi'i, kelebihan dia setakat mana, kemurahan dia, nasab dia, perangai dia macam mana, itu tak habis nak cakap lah. Panjang sangat. Kami doa kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardahu. Mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala daripada Imam Syafi'i. Wa ardahu, dan meredalah ia, memberi keredaan ya Allah Ta'ala
hu akan dia akan Imam Syafi'i. Wa ja'alal jannata, dan mudah-mudahan menjadi oleh Allah Ta'ala akan syurga tu munqalibahu, akan tempat kembalinya, wa ma'wahu, dan tempat kediamannya, kediaman bagi Imam Syafi'i. Dan aku namakan terjemuh ini, jadi aku namakan, aku letak nama. Dan aku namakan terjemah ini, jadi kitab inilah Bughyatat Tullabi Limuridi Ma'rifatil Ahkam Bis-Sawabi. Jadi dia letak namakan karangan dia, terjemahan dia. Jadi kitab ni dia terjemuh daripada kitab Arab yang dia ambil di situ, ambil di sini. Ambil daripada setengah kitab, ambil. Jadi maknanya daripada beberapa buah kitab, dia kumpulkan di dalam suatu tempat dan diterjemuh kepada bahasa Melayu. Maka nama dia nya Bughyatat Tullab Limuridi Ma'rifatil Ahkam Bis-Sawabi. Itu nama dia. Maka maksudnya Bughyatut Tullab, mana tututan bagi pelajar-pelajar. Tututan bagi pelajar-pelajar limuridi ma'rifatil ahkam, bagi mereka, bagi orang yang hendak mengetahuikan segala hukum-hukum, yakni hukum syarak bis-sawabi, dengan betul. Maka kepada Allah i'timad aku, i'timadku. Maka kepada Allah i'timadku, yakni aku bergantung kepada Allah Ta'ala saja. Mengilhamkan sawab, yakni mengilhamkan kepada yang betul. Jadi dia bergantung dengan Allah Ta'ala sahaja untuk mengilham Allah Ta'ala kepada musannif dengan apa yang betul. Dan memberi taufik bagi barang yang dapat aku menghasilkan idah, bagi maksud. Dan harapnya Allah Ta'ala memberi taufik kepada dia bagi barang, bagi perkara yang dapat dia aku menghasilkan, mendapatkan idah, menerang bagi maksud, tujuan. Jadi minta Allah Ta'ala beri taufik kepada dia supaya dapat dia tulis akan hukum-hukum di dalam kitab ini dengan secara terang, dengan secara jelas, boleh dipahamkan maksud. Dan memudahkan dia. Dan minta Allah Ta'ala beri kemudahan pada idah, memudahkan dia kan idah. Jadi mudahkan akan kerjaan dia dalam urusan mengarang dan menerangkan masalah-masalah. Maka bahwasanya ia, ya Allah, tempat harap segala orang yang mengharap. Maka yakni kerana maka yakni kerana bahwasanya ya Allah tempat harap bagi segala orang yang mengharapkan. Jadi maknanya kita harap kepada siapa, tak lain tak bukan kita harap kepada Allah. Allah lah tempat harapan bagi kita. Dan ialah Allah yang mukhabarkan pecah hati du'afa. Dan ialah yang mengkhabarkan pecah hati du'afa. Dan masakin. Rasanya tulisan tu salah. Dan ialah yang mengkhabarkan pecah hati du'afa dan masakin. Jadi maksudnya dan ialah, rasanya tulisan tu salah. Dan ialah yang menghiburkan, menghiburkan pecah hati du'afa dan masakin. Maknanya dialah Allah Ta'ala lah yang menghiburkan hati, yang menserenakkan hati orang-orang yang dhaif dan orang-orang yang miskin, yang selalu hati mereka itu terpecah.
Jadi maknanya biasalah orang yang dhaif dalam dukaan, orang yang miskin dalam kesusahan, maka Allah Ta'ala saja yang mensenangkan hati mereka. Dan aku pohonkan kepada Allah yang halim, dan aku pohonkan kepada Allah yang halim, yang amat berlemah lembut dengan hambanya, lagi ghafar, jadi yakni sangat mengampun, mengampunkan daripada dosaku. Diharap daripada Allah mengampunkan dosanya dan daripada kekasihku. Dan minta juga Allah Ta'ala itu ampunkan dosa daripada segala kekasih bagi pengarang kita musannif. Termasuk daripada kekasihnya, kitalah yang kita belajar dengan kitab dia, kita suka kepada dia, kita belajar kitab dia, mudahan kita pun masuk dalam doa dia, masuk dalam kekasih dia. Kerana bahawasanya ya Allah atas barang yang dikehendaki amat kuasa. Maknanya Allah Ta'ala amat kuasa untuk nak mespenuhkan, untuk nak meluluskan akan segala perkara yang dia mengkehendaki. Dan dengan pinta segala hamba. Amat memperkenankan. Jadi maknanya Allah itu amat memperkenankan, amat menunaikan dengan permintaan segala hambanya. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Dan dia Allah Ta'ala hasbi, yang memadai, yang mencukupi akan daku, kita serah kepada dia dah cukup. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil, maknanya yang diserahkan kerjaan, yang diserahkan urusan tu, dialah sebaik-baik wakil. Wala haula wala quwwata wala haula, dan tiada jenis hilah, mana tiada jenis lepas daripada maksiat, wala quwwata, dan tiada kekuatan di atas taat, illa billah, malaikan dengan Allah, yakni malaikan dengan pertolongan Allah. Jadi kita nak lepas daripada maksiat, itu mana la haula. Kita tak boleh lepas daripada maksiat, kita tidak ada kekuasaan di atas buat amal ibadat, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi, yang maha besar. Inilah ketika masuk pada maksud. Ini masa sekarang, ketika ini dah sampai masa yang kita masuk pada maksud kita. Maksud kita nak belajar ilmu fiqh. Sekarang dah sampai masa yang kita tuju, yang kita qasadkan, yang kita nakkan. Katanya kitabut taharah. Jadi pertama kali dalam kitab fiqhnya, dia bicarakan tentang bab taharah. Sebab taharah ini sebagai syarat bagi nak sah sembahyang. Wasilah bagi sembahyang. Syarat setengah daripada syarat bagi nak sah sembahyang ialah taharah. Maka pertama kali belum pada nak masuk bab solat, maka di sini dia menyatakan kitab taharah dulu, tentang menyuci dulu. Katanya ini suatu kitab pada menyatakan taharah. Ini suatu kitab. Ini kitab ni bukan kitab dengan mana buku. Kitab di sini bukan kitab dengan mana buku, bukan. Ini tajuk-tajuk. Kitab mana tajuk. Ini kitab pada menyatakan taharah. Ia dalam karangan kitab-kitab ulamanya, kepala tajuk dianya, dia katanya kitab, ada kala dia guna dengan bab, ada kala dia guna dengan faslun, ada kala dia guna dengan far'un, ada kala dia guna dengan masalah. Mana tajuk-tajuk dia. Jadi kitab ini, tajuknya ialah untuk nak menyatakan tentang taharah. Dan maka makna kitab, ni kitab pada kata kitabut taharah, kitab tu mana apa? Kitab pada lurahnya, pada lurah itu yakni lurah Arab. Kitab pada makna pada lurah Arab itu berhimpun dan kumpung. Pada lurahnya ialah himpun, berhimpun dan berkumpung. Itu pada lurah. Dan pada istilah, ini pada panggilan ulamanya, iaitu nama bagi perhimpunan
yang tertentu. Namu yang panggilan bagi perhimpunan masalah-masalah yang tertentu. Namu bagi perhimpunan yang tertentu ini namu bagi perhimpunan daripada beberapa masalah yang tertentu daripada ilmu yang pengajian lah yang mengandung atasnya atas perhimpunan tu beberapa bab pada ghalibnya. Yang mengandung atasnya beberapa bab pada ghalib. Dan tu tak nak. Mengandung atasnya beberapa bab pada ghalibnya. Jadi kitab-kitab pada istilah di sininya namu bagi perhimpunan. Jadi satu tajuk lah. Namu bagi perhimpunan masalah-masalah yang tertentu. Contohnya tertentu macam mana? Di sini kita cakap tentang taharah, tak masuk bab solat, tak masuk bab puasa, tentu dengan taharah saja. Daripada ilmu, daripada masalah-masalah ilmu, dan kitab ini mengandung atasnya beberapa bab pada ghalibnya. Pada ghalib-ghalibnya di bawah kitab tu ada beberapa bab-bab pula. Itu dah. Dan bab pada lurah pula. Namu bagi lapang, ruang. Bab-bab tu namu bagi lapang, ruang, kosong. Yang dapat berhubung dari dalam ke luar. Kita panggil pintu lah. Jadi lapang, namu bab pada lurahnya lapang, ruang, kosong. Yang dapat berhubung, yang dapat pergi mari dari luar ke dari dalam ke luar. Sebelah dalam dan sebelah luar tu boleh hubungan pergi mari. Daripada luar ke dalam. Yang sebelah dalam boleh keluar kepada sebelah luar dan sebelah luar boleh masuk ke dalam. Kita panggil pintu lah. Pada luarnya bab tu kena atas pintu. Dan pada istilah namu bagi perhimpunan daripada ilmu. Jadi bab pada istilah karangan kitabnya namu bagi perhimpunan daripada ilmu, ini daripada masalah-masalah ilmu. Jadi bab tu satu tajuk yang dihimpunkan beberapa masalah-masalah di suatu tempat dia. Yang mengandungi atas beberapa fasal pada ghalibnya. Jadi di bawah bab tu ada fasal-fasal pula. Kemudian fasal tu apa dia pula? Dan fasal pada lurah namu bagi perselangan antara dua. Fasal-fasal tu namu bagi perselangan, yakni perceraian antara dua, ni dua perkara, dua benda. Maka itu panggil fasal. Seperti dinding, itu panggil fasal juga. Jadi setiap-tiap perkara yang menyalangi, yang menceraikan di antara dua benda, yang menyekatkan di antara dua benda, dua perkara, maka itulah dikatakan fasal. Dan pada istilah nama bagi perhimpunan daripada ilmu juga. Tapi dia tak luas sangat. Yang masuk di bawah bab. Yang mengandungkan atas beberapa masalah, beberapa masail pada ghalib. Jadi fasal tu nama bagi satu tajuk yang dihimpunkan daripada beberapa masalah ilmu, yang mengandung atas beberapa masail pada ghalib. Jadi di bawah dia tu ada beberapa masail, beberapa masalah yang masuk di bawah faslun. Lepas tu di bawah faslun tu pula ada masalah, ada fara'. Dan fara' pada lurahnya, pada lurah barang yang cawang daripada diri atas yang berdiri atas yang lain. Fara' tu barang yang cawang yang berdiri atas yang lain. Kita panggil cawangan lah. Fara' tu cawangan. Dia tersusun terbina di atas yang lain. Dan pada istilah nama bagi perhimpunan yang tertentu daripada ilmu juga. Nama bagi perhimpunan perkara-perkara yang tertentu daripada bahasan ilmu yang mengandung atas beberapa masalah.
Masail yang beberapa masalah. Jadi furu' tu ada di bawahnya beberapa masalah. Dan masalah pada lugah semata-mata meminta. Masalah tu mana meminta? Semata-mata meminta, memohon, itu dikatakan masalah. Dan pada syarak, namu bagi yang dituntut khabar. Pada syaraknya, pada istilah syaraknya, namu bagi yang dituntut khabar. Tanyalah kita panggil. Dia masalah pada lughahnya mana minta. Tapi pada syaraknya, pada istilahnya mana tanya. Tutup khabar, mana minta mengkhabar lah. Minta nak tahu, tanyalah kita panggil. Yang ada burhan atasnya, yang ada dalil atasnya atas khabar. Jadi minta orang cerita, tapi ceritaan tu ada dalil yang bersandar kepada dalil. Pada ilmu. Yani diisnad, disandar musnad kepada musnad ilaih, itu dalam istilah ulama bayanlah, atau mubtada pada khabar, itu dalam istilah nahwu. Seperti katamu, seperti kita kata bermula sembahyang 5 waktu itu wajib. Ini satu masalah. Sebab ini daripada kalau orang tanya apa hukum sembahyang 5 waktu, apa hukum syarak tentang sembahyang 5 waktu, maka apabila kita jawab katanya bermula sembahyang 5 waktu itu wajib, maka itu adalah satu masalah. Sembahyang 5 waktu adalah wajib, itu satu masalah. Jadi maknanya wajib tu disandar kepada sembahyang 5 waktu. Begitu. Itulah jadi pendek katanya, tajuk-tajuk dalam kitabnya dia ada yang bawah sekalinya masalah-masalah. Masalah-masalah tu dia masuk di bawah furu'. Furu' tu masuk di bawah fasal. Fasal dia masuk di bawah bab. Bab tu masuk di bawah kitab. Begitulah. Itu huraian tentang sakutan dengan perkataan kitab. Kemudian perkataan taharah pula. Dan taharah pada lughah suci dan bersih daripada yang cemar-cemar. Itu. Cemar tu mana kotor lah. Taharah tu pada lughah, yakni pada lughah Arab tu mana suci dan bersih. Suci bersih tu mana sama. Suci bersih daripada cemar-cemar, yakni kekotoran. Mana suci bersih daripada kekotoran itulah dikatakan taharah pada lughah. Kemudian yang jadi kekotoran tu tengoklah daripada benda yang walaupun bukan najis sekalipun. Walaupun bukan najis sekalipun, seperti kena tanah ke masalah, tangan kita kena tanah maka jadi kotor. Maka walaupun tanah tu tak najis, maka dikatakan apabila kita basuh, maknanya kita membersihkan, kita bertaharah pada lughah. Jadi setiap-tiap perkara yang jadi kekotoran pada zahir, artinya pada makna, sepertinya daripada perangai-perangai tak elok pun dikatakan perkara yang kotor juga. Maka apabila kita buangkan sifat yang tak elok pada hati kita, maka dikatakan kita membersihkan hati kita. Boleh panggil taharah juga pada lughah. Itu makna dalam asal bahasa Arab. Dan pada syarak, taharah pada syarak, yang inilah kita nak sekarang ya. Dan taharah pada syaraknya, di sisi pada makna syaraknya, ialah pada makna syarak itu mengakatkan hadas. Mengakatkan hadas. Satu. Dan menghilangkan najis. Dua. Tiga. Atau barang yang makna keduanya. Makna hadas dan najis. Dan atas rupa keduanya, rupa mengakat dan menghilang. Itulah makna taharah. Makna taharah pada syarak.
Apabila kita jadi maksudnya kita nak belajar bab taharah, belajar bab taharah, apa dia taharah, maka di sinilah dia katanya mengangkat hadas. Taharah satu maknanya ialah mengangkatkan hadas. Yani perbuatan mengangkatkan hadas. Perbuatan yang ialah perbuatan itu untuk nak mengangkatkan hadas. Tak kiralah sama saja hadas itu hadas kecil ataunya hadas besar. Kita maklum hadas kecil tu jadi sebab apa berhadas kecil, kita dah maklum lebih kurangnya. Dan sebab apa boleh jadi berhadas besar, kita dah maklum. Maka apabila kita berhadas, yang mana hadas ini perkara yang menegah akan sah umpama sembahyang. Perkara yang ni susah tu perkara yang kira-kiraan saja, perkara amrun i'tibari saja yang ada kat badan kita yang menegahkan kita daripada umpama sembahyang. Jadi maknanya apabila kita ada wuduk, maknanya apabila kita selepas pada kita ambil wuduk, mana hadas tidak ada. Apabila kita keluar angin masalan, apabila kita qada hajat masalan, apabila kita qada hajat tu mana ada hadas kat badan kita. Tetapi hadas yang kata ada kat badan kita tu kira-kiraan saja, amrun i'tibari. Maka apabila ada hadas, maka hadas inilah menegahkan sah umpama sembahyang. Maka apabila kita ambil wuduk, kita mengangkatkan hadas. Maka kita mengangkatkan hadas itulah dikatakan taharah pada syarak. Begitu juga kita mandi. Hadas kecil kita mengangkat dengan secara wuduk. Nak menghilangkan hadas kecil dengan secara nak mengangkat tu makna menghilang. Mengangkat hadas kecil dengan secara mengambil wuduk, mengangkatkan hadas besar dengan secara mandi. Jadi perbuatan yang kita guna, yang kita buat untuk nak mengangkatkan hadas ada dua perkara lah, wuduk dan mandi. Maka bahasan lagi akan datang, bahasan tentang wuduk ialah termasuk dalam bahasan taharah. Bahasan tentang mandi, mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka itu masuk dalam bahagian taharah juga. Jadi satu maknanya taharah, satu maknanya mengangkatkan hadas. Ini perbuatan, satu bagai perbuatan yang kita buat untuk nak menghilangkan hukum hadas. Gitu. Nak menghilangkan akan perkara yang terhasil daripada berhadas. Apabila dia keluar angin, jadi dia berhadas. Maka kita nak ambil wuduk, nak buangkan benda itulah supaya sah sembahyang. Satu. Yang keduanya menghilangkan najis. Tak kiralah najis tu najis mughallazah ke, najis mutawassitah ke, najis mukhaffafah ke, tak kiralah. Jadi semata-mata perbuatan menghilangkan najis dengan secara basuh, menghilangkan najis, maka itu pun dikatakan taharah juga pada syarak. Kita basuhkan najis yang ada kat badan kita, yang ada kat pakaian kita, maka itu dikatakan taharah juga. Atau barang yang makna keduanya. Mana perkara yang seumpamu dengan keduanya, dengan hadas dan najis. Tapi bukan hadas, tapi bukan najis. Atau barang yang makna keduanya ni. Barang jenis perkara yang seperti hadas, seperti najis. Tetapi bukan hadas, tetapi bukan najis. Dan atas rupa keduanya. Rupa mengangkat hadas dan rupa menghilangkan najis. Apa maksud? Nanti tengok. Dan makna mengangkat hadas itu seperti, dan makna yang ini perkara yang seumpama. Perkara yang ada pada makna, perkara yang ada serupa dengan masalah mengangkat hadas itu seperti tayamum. Dan makna menghilangkan najis itu batu istinja.
takut tak fahamnya, kita jelaskan. Jadi kita tengok balik taharah pada syarak. Taharah pada syaraknya ialah satunya mengakakkan hadas, kecil ataunya besar. Itu satu. Yang keduanya menghilangkan najis. Kita faham ke tidak menghilangkan najis? Maknanya bagi hapuskan najis. Menghilangkan hukum najis, menghilangkan diri najis yang ada kat badan kita, yang ada kat pakaian kita. Kemudian dia katanya atau barang yang makna keduanya, atau perkara yang semakna, yang seumpama dengan keduanya, dengan hadas. Atau barang yang makna keduanya, yakni mengakak hadas dan menghilang najis. Begitulah. Dan barang yang makna keduanya, makna mengakatkan hadas dan menghilangkan najis. Jadi makna ni pada makna mengakatkan hadas, pada makna menghilangkan najis. Tapi tilik pada wakilnya, tilik pada sengotinya, bukan mengakatkan hadas, bukan menghilangkan najis. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, atas rupa. Ini perkara yang atas rupa keduanya, rupa mengakatkan hadas dan menghilangkan najis. Rupa-rupanya rupa mengakatkan hadas tetapi bukan mengakat hadas. Rupa-rupa sahaja menghilangkan najis tetapi bukan menghilang. Kemudian apa benda yang makna mengakatkan hadas? Dan makna mengakat ini, dan perkara yang pada makna mengakatkan hadas, ini perkara yang pada makna mengakatkan hadas itu seperti tayamum. Macam mana kata tayamum itu benda yang pada makna mengakat hadas? Sebabnya kita apabila kita berhadas, tak kiralah hadas kecil atau hadas besar, maka untuk nak menghilangkan hadas dengan secara asalnya ialah betul-betul untuk nak menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, kita guna apa benda? Kita guna air. Untuk nak menghilangkan hadas kecil, kita guna air untuk menghilangkan, untuk wuduk. Untuk mengakatkan hadas besar, kita guna air juga. Guna dengan secara mandi. Tetapi apabila kita tidak ada mempunyai air, tak dapat air, kita berhadas, tak kira hadas besar atau hadas kecil, tetapi kita tidak ada air. Tidak ada air artinya tak boleh guna air sebab ada keuzuran. Maka apa yang kita boleh buatnya? Kita bertayamum. Maka tayamum ini pada makna mengakatkan hadas. Tetapi bukan betul-betul mengakatkan hadas. Dengan maknanya tayamum tidak mengakatkan, tidak menghilangkan hadas yang ada kat badan kita. Hanya tayamum ini walaupun tayamum ganti daripada wuduk atau tayamum ganti daripada mandi, sama tayamum ini tidak boleh mengakatkan hadas. Tayamum tidak boleh mengakatkan hadas. Yang boleh mengakak menghilangkan hadasnya ialah air sahaja. Air saja, mana air itu ialah kita ambil wuduk, kita mandi. Kita ambil wuduk, kita mengakatkan hadas. Kita mandi, kita mengakatkan hadas. Adapun tayamum ganti daripada wuduk, tayamum ganti daripada mandi, walaupun tayamum itu ganti daripada wuduk, walaupun tayamum itu ganti daripada mandi, tetapi tayamum tak boleh mengakatkan hadas. Tayamum tak boleh mengakatkan hadas. Jadi apabila seorang itu dia batal wuduk,
atau dia berjunub. Maka tidak ada air untuk apabila sampai masa sembahyang tidak ada air untuk nak ambil wuduk atau tidak ada air untuk nak mandi junub. Maka dia gantikan dengan tayamum. Apabila dia tayamum, dengan tayamum dia itu hadas dia tak diangkatkan, tak dihilang. Hukum hadas tu masih ada. Tetapi kalau tanya, kenapa boleh sembahyang dengan tayamum? Maka jawabnya, tayamum ini tujuannya, tayamum tu tujuan kita tayamum, tujuan disuruh tayamum apabila ketiadaan air, apabila uzur nak guna air, tayamum itu untuk nak mengharuskan saja. Sembahyang haram kita sembahyang. Maka kita nak sembahyang tetapi air tidak ada, maka kita tayamum. Maka tayamum itu untuk mengharuskan umpama solat. Untuk mengharuskan kita nak solat, untuk mengharuskan kita menanggung Quran dan sebagainya. Daripada perkara yang berhajat kepada taharah. Jadi tayamum memanglah kalau tidak ada air kita boleh tayamum. Selepas pada kita tayamum maka kita kena boleh solat dah. Jadi tujuan daripada tayamum, apa dia tujuan? Ialah nak mengharuskan umpama solat saja. Nak solat tak boleh, maka apabila tidak ada air, kita tayamum. Tujuan daripada tayamum untuk mengharuskan solat dan menanggung Quran dan sebagainya. Adapun kita ambil wudu, adapun kita guna air untuk wudu, ambil wudu dengan air, kalau kita mandi dengan air, kita mandi, kita ambil wudu, maka ialah mengakakkan hadas terus mengakakkan hadas. Jadi apabila kita sudah ambil wudu, jadi hadas kecil tak ada pada badan kita. Apabila kita dah mandi wajib, maka hadas besar tak ada pada badan kita. Tetapi kalau tidak ada air, dia berjunub, dia berhadas kecil, tetapi tidak ada air atau nak guna air tak boleh, maka dia guna tayamum, maka tayamum sekadar membolehkan sembahyang saja. Hadas masih kekal. Jadi maknanya orang tayamum sembahyang dengan bertayamum itu sembahyang dengan keadaan berhadas. Begitulah. Orang yang sembahyang dengan tayamum, dia sembahyang dengan keadaan berhadas. Tetapi sah dengan sebab tayamum itu ganti daripada air pada waktu kecemasan. Bolehlah. Jadi ingat katanya tayamum bukan betul-betul ganti daripada wudu. Bukan tayamum betul-betul ganti daripada mandi, bukan. Bahkan tayamum tu untuk nak membolehkan sembahyang, mengharuskan umpama sembahyang ketika keluputan air, ketika tak boleh gunakan air. Itu saja. Sebab itulah kalau lagi akan datang kita belajar bab tayamumnya, setengah-setengah masalah orang yang sembahyang dengan tayamum pada setengah-setengah masalah dia kena ulang balik. Contohnya pada satu masalah apabila dia tayamum pada suatu tempat yang ghalibnya, biasanya ghalibnya mengikut adatnya, ghalibnya ada air di situ, kawasan di situ ada air, tetapi dia tak jumpa air pada waktu itu. Maka dia cari-cari air pada kawasan itu tak jumpa. Padahal kawasan itu ghalib-ghalib ada air. Maka apabila tak jumpa, dia pun bertayamum. Maka dia tayamum tu untuk nak mengharuskan sembahyang, maka sembahyang yang dia sembahyang itu sahlah untuk sementara. Tetapi apabila dia dapatkan air, maka dia kena ambil wuduk, ulangkan sembahyang balik. Itu pada setengah saja pada masalah tayamum, kena ulang balik sembahyang yang kita sembahyang dengan bertayamum. Kenapa begitu? Sebab Sebab itulah dikatakan tayamum ialah perkara yang ada pada makna
mengangkat hadas, bukan betul-betul mengangkat hadas. Itulah. Jadi maknanya mengangkat hadas tu dengan dua cara lah, dengan wuduk dan dengan mandi. Adapun tayamum bukan mengangkatkan hadas, hanya pada hukum saja, pada hukum jenis rupa, pada hukumnya mengangkatkan hadas, pada makna saja mengangkatkan hadas, tapi bukan betul-betul mengangkatkan hadas. Sebab tayamum tidak boleh menghilangkan hadas, mengangkatkan hadas, hanya mengharuskan. Dengan sebab dia mengharuskan sembahyang, apabila kita tayamum boleh nak sembahyang dengan sebab kita tayamum lah. Begitulah. Dan makna menghilangkan najis itu ini perkara yang pada makna menghilangkan najis. Dia kita faham ke tidak makna menghilangkan najis? Makna menghilangkan najis tu maknanya kalau kita basuh, ain najis pun hilang, tak ada. Sifat najis pun tidak. Contohnya kita kena tai ayam masalah. Kita pijak tai ayam masalah kat kaki kita. Maka tai ayam tu ialah najis. Maka apabila kita basuh dengan air, itu makna kita basuh dengan air sehingga ain najis itu tidak ada. Dan sifat-sifat dia, warna dia, rasaan dia, bauan dia dah tidak ada. Maka najis tu dah hilang. Tetapi itulah makna katanya menghilangkan najis. Kita ambil air, jirus, cucu pada part terkena najis tu, maka najis itu hilang, habis. Diri najis pun habis. Sifat dia, warna dia, rasaan dia, bau dia pun dah habis. Itu makna menghilangkan najis. Tetapi kalau kita istinja dengan batu. Kalau kita istinja dengan batu, contohnya orang itu dia qada hajat besar, maka apabila dia nak istinja, boleh nak istinja dengan batu pun boleh, nak istinja dengan air pun boleh. Maka dia guna batu. Maka dia ambil batu, dia sapuhkan tempat qada hajat besar dia. Dia sapuh dengan batu. Apabila dia sapuh dengan batu, kita nak tanyanya, suci 100% ke tidak? Tak. Jawabnya tidak. Bau ada. Basah-basahan dia masih ada. Cumanya diri hajat besar tu, diri ain tu disapuhkan oleh batu lah. Tetapi bekas-bekas dia ada. Kalau berpeluh tu masih berbau lagi lah. Itu istinja dengan batu. Jadi istinja dengan batu tak masuk dalam kata menghilangkan najis. Sebab menghilang tu menghapuskan sehingga tidak ada 100%. Tetapi kalau kita sapuh dengan batu, istinja dengan batu bolehlah. Tetapi dia bukan menghilangkan najis. Bahkan pada makna menghilangkan najis saja. Sebab sapuhkan batu memang dia tak habis. Walaupun kalau orang tu setengah tu dia sapuh dengan kertas ke masalah. Apabila dia sapuh dengan kertas, ain najis, diri najis tu dah habislah. Tapi bekas-bekas dia tu masih ada lagi. Sebab tu kalau berpeluh masih berbau lagi. Sebab tu kalau istinja dengan batu, tak masuk dalam kata menghilangkan najis. Hanya pada makna menghilangkan najis sahaja. Maka tilik kepada di situ, maka kita boleh faham di sini daripada bahwasanya mandi dan wuduk. Mandi wajib dan wuduk adalah taharah. Perbuatan taharah. Membasuhkan najis, menghilangkan najis adalah taharah. Dan tayamum adalah taharah. Istinja dengan umpama batu adalah taharah juga. Begitu. Di sini kita nak bilang benda yang dipanggil kata taharah tu apa dia. Jadi maknanya mengakakkan hadas. Mengakakkan hadas tu dua cara, ialah wuduk dan mandi. Menghilangkan najis kita panggil apa? Basuh dengan air. Menghilangkan najis kita panggil basuh dengan air. Maka basuh dengan air itu pun taharah juga. Dan pada makna mengangkat hadas ialah tayamum. Tayamum pun masuk dalam bagai taharah juga. Istinja dengan batu yang mana dia tu pada makna menghilangkan najis walaupun bukan menghilangkan najis. Sebab menghilangkan najis tu makna basuh dengan air. Tetapi kita tak guna air, kita istinja dengan batu. Maka istinja dengan batu pun dikatakan masuk di bawah taharah juga.
Begitulah. Maka tinggal ada satu benda lagi ialah dan atas rupa keduanya. Benda pada rupa tu pula. Ada satu. Jadi maknanya tak habis lagi lah. Benda yang dipanggilkan taharah tu ada lagi. Maka insyaAllah kita sambung pada esok hari. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu dengan katanya dan atas rupa mengakatkan hadas mandi sunat. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.